Kongsian Cerita Pagi dari Pahang, dan seterusnya menonton, kita nak berbicara berkenaan dengan TVET dan juga STEM. Kedua-duanya sangat penting untuk kita perkasakan selari juga dengan aspirasi kerajaan, khususnya kalau kita mengambil kira bagaimana pembentangan yang dilaksanakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri baru-baru ini. Baru saja kita sebutkan tadi bagaimana kanak-kanak ini boleh terlibat secara awal dan peringkat awal dalam semua aspek ataupun bidang yang berkait dengan sains, teknologi, engineering, matematik dan sebagainya. Tapi bagaimana barangkali boleh dimantapkan lagi, diperhalusi lagi supaya pembudayaan itu daripada kecil dan boleh digunakan sebaiknya ketika melangkah dewasa nanti. Jadi pagi ini memang bertuah sekali kami dapat berbicara dengan Profesor Emeritus Dr. Nurani Idris. Terima kasih Datuk kerana sudi meluangkan masa bersama kami di studio pagi ini. Ya, cuti sekolah ni mungkin banyak lagi ruang masa yang boleh diberikan untuk anak-anak pendedahan awal, tapi membawa kepada peringkat dewasa nanti. Bagaimana Prof Datuk lihat potensi yang perlu lagi dicongkil barangkali kita boleh gunakan perkataan tersebut untuk bidang TVET dan STEM ni, Datuk? Okey. Terima kasih memberi peluang kita berbincang tentang isu yang sangat-sangat penting ini. Dan perkara ni kita dah bercerita 65 tahun lepas. Ya, 60 dekat nak merdeka dah kita ni. Kita terus bercakap tentang peranan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik dan juga technical vocational tadi tu ya. Jadi dua-dua ni memang seiring. Kalau kita kata seperti lagu dan irama. Sebab dia tak boleh dipisahkan. Tetapi sebelum pelaksanaan dia tu dapat kita lihat daripada berbagai kejayaan untuk mencongkil tadi dan sebagainya, kita kena melihat ke mana negara kita nak pergi. Macam sekarang Perdana Menteri kita dalam pembentangan bajet baru ini, memang kita tengok banyak ditekankan dalam aspek-aspek ekonomi. Bila dalam ekonomi tadi tu tak boleh lari daripada ilmu STEM ni dan juga kemahiran TVET tadi tu. Dan ada orang kata TVET itu kelas 2. STEM ni kelas pertama. Tidak ya. Semuanya memainkan peranan. Sebab kalau kita ada yang pakar yang teknikal yang tinggi sahaja dalam kejuruteraan mekanikal yang tinggi saja, tetapi tak ada orang yang mempunyai kemahiran untuk menyokong tadi tu, dan negara kita tak boleh maju, negara kita tak boleh menghasilkan produk-produk yang bagus. Macam sekarang di Malaysia kita ada Petronas. Dan kita memang memerlukan di situ yang berkaitan minyak, yang chemical engineer dan pergi ke laut dan sebagainya, dan mesti disokong dengan kemahiran TVET tadi tu. Betul. Jadi untuk minatkan anak-anak semua ni tadi tu, dia mesti bermula daripada buaian hinggalah kepada ada yang saya kata dalam kajian saya 2011 hingga ke kerjaya. Tapi ada yang cakap, Datuk, tak ada sampai ke liang lahat, dia kata. Sebab pendedahan tadi tu. Macam kita kata, kalau bapa ada doktor, anak dia mesti ada yang minat menjadi doktor. Sekurang-kurangnya terdedah kepada pengetahuan tersebut. Betul, sebab dia dapat pendedahan. Jadi itu yang sekarang ni kita nakkan mengadakan, saya dalam Persatuan STEM Kebangsaan, kita memang banyak mengadakan projek mentor-mentee. Di mana mentor tu adalah di kalangan pakar-pakar ni tadi tu. Sama ada daripada industri ataupun daripada industri, mesti turun padang ke sekolah. Dan negara kita ada 14 negeri. Dan ada yang negeri kita adalah dalam kawasan perkampungan. Dalam ada yang tak merasa ada masalah dalam internet, masalah dalam pelbagai aspek yang untuk yang berkaitan dengan STEM ni tadi tu. Jadi ini yang kita kena gembeling bersama. Ya, kalau saya lihat di negara-negara luar, dia adakan macam rumah-rumah lama tu, dia tukarkan kepada pusat-pusat STEM. Pusat-pusat di mana ibu bapa yang dah
tak bekerja lagi kot, dia jadi penjagalah di situ. Jadi di dalamnya akan banyak gadget-gadget yang budak-budak boleh datang ke situ. Ini juga setengah diusahakan oleh Persatuan STEM Kebangsaan sekarang ni, supaya mana-mana rumah tua yang dah tak boleh digunakan, bukan tak boleh apalah, boleh guna. Tetapi berilah kepada kami, kami boleh tukarkan. Dan kita ada industri-industri yang sanggup bersama-sama kita mengkongsi kepada anak-anak kampung dan sebagainya. So sekarang ni dalam proses yang kita nak mulakan, dan kita juga dah mulakan projek mini theater STEM. Di mana kita pelajar-pelajar ni dengan industri, dengan universiti, dia kena memikirkan inovasi-inovasi. Dan produk-produk yang dihasilkan sendiri, dan kita ajar dia apa dia saintifik dia. Dia tak boleh buat-buat saja dengan klaim ubat ni boleh hilangkan jerawat. Ubat ni tak boleh. Maknanya dia kena buat eksperimen. Jadi apa yang kita dapati, anak-anak B40 yang kita lakukan ni, dia menjadi minat. Dia menjadi minat sebab kita soal dia. Mana kimia dia, mana fizik dia, mana biologi dia, mana NMATS dia sebagainya. Jadi dia pun blur lah mula. Betul, dia buat eksperimen apa semua sebagainya, dia berjaya. Jadi di sini tadi tu ilmu sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik itu tak boleh dipisahkan dan disokong oleh TVET tadi. Okey. Datuk, kita berbicara juga berkenaan revolusi industri 4.0, kehendak industri pada hari ini dan juga masa hadapan, Datuk. Jadi dalam kita menilai situasi negara kita pada ketika ini, bagaimana Datuk melihat peratusan jumlah pelajar yang mengikuti aliran sains, matematik, STEM ini, bukan sahaja di bangku sekolah, malah juga di peringkat universiti. Adakah peratusan tersebut memadai untuk memenuhi keperluan semasa negara, Datuk? Sangat-sangat menyedihkan. Kalau kita tengok data daripada awalan 2000 sehingga sekarang, setiap tahun pelajar-pelajar yang menduduki tingkatan 3 lebih kurang 450,000 ataupun dalam lingkungan macam itulah. Tetapi yang pergi memilih ke jurusan STEM package A ataupun pure sciences tadi tu hanya sekadar 19%. Kecil, Datuk. Jadi bila 19% tu, itu yang sekarang ni kemasukan ke universiti dalam bidang jurusan sains, STEM ataupun TVET tadi tu sangat menurun. Jadi ini yang memang kena serius lah. Dan maknanya sekarang daripada peringkat Perdana Menteri sampailah menteri-menteri, sampailah KSU semua memang kena gembeling tenaga untuk memikirkan masalah ni. Datuk, dari 19% tu pastinya pihak Datuk telah pun bertemu dengan para pelajar ini dari masa ke semasa, tanya kenapa tak nak ambil pure science. Apa antara maklum balas yang mereka sering berikan? Adakah kerana di sekolah belajar tak seronok ke, ataupun mereka memang tak minat? Mana missing link tu? Dia kata dia macam sukar nak faham. Susah. Jadi ini sekarang ni kita kena lihat dari aspek teknik pengajaran kita, infrastruktur kita. Jadi kita kena perhalusi lagi lah dari segi dan sepastinya ini juga cabaran untuk kita sendiri juga, Datuk, untuk kita mewujudkan bagaimana persekitaran yang lebih menarik kepada para pelajar kita bermula dari bangku sekolah lagi, bahawa bidang sains ini, bidang matematik dan juga TVET ini merupakan satu bidang yang sangat penting dan juga sangat menyeronokkan. Jadi, Datuk, sangat penting juga untuk kita membuang mentaliti khususnya dalam kalangan anak-anak kecil kita bahawa bidang sains ini merupakan satu bidang yang perlu diterajui. Kadang-kadang dia momokkan juga admit susah, tapi ada je yang pas. Bagaimana pandangan Datuk? Betul. Jadi maknanya ibu bapa walaupun dia ada pendidikan ke tak ada pendidikan, maknanya dia mesti memberi yang sikap positif terhadap STEM dan juga kemahiran TVET ini. Jadi kita tak nak TVET yang sekadar cangkul-cangkul tanah, yang sekadar cuci-cuci mesin-mesin. Bukan. TVET kita sekarang ni kena boleh buat elektrika. Yang teknikal yang tinggi. Sebab macam tadi kita kata, kita sekarang ni dalam era 4.0. Dan sekarang ni banyak perindustrian menggunakan otomasi dan juga digital untuk menjalankan perindustrian dia. Jadi kalau ilmu-ilmu ni tadi tak kuat
coding dia tak tahu, apa semua sebagainya. Jadi mereka tidak akan boleh ke arah itu. Jadi ini yang kita harapkan, kita dapat melakukan sesuatu yang drastik sebelum terlambat betul lah. Dan sebelum 19% tu turun lagi mendesak. Perlu juga kita fikirkan bila Datuk sebut tentang 19% ni, sama ada taburan lelaki ataupun wanita, perlu juga kita fikirkan bila mana ada satu situasi yang 19% ini mungkin beralih kerjaya selepas mengambil bidang tersebut, dan satu lagi daripada aspek penyimpanan ataupun retain talent tersebut. Jadi 19% ini memang dah awal-awal memang dah rendah. Lepas tu bila dah bekerja, mereka kurangkan lagi beralih kerjaya ataupun mereka tidak menyambung kepakaran mereka, jadi hilang lagi potensi di situ. Betul, dan sudah pasti ini bukan satu perkara yang perlu kita berikan perhatian, khususnya dalam bagaimana untuk kita memperkasakan pendidikan kita secara khususnya dalam bidang TVET dan juga STEM ini. Dan kalau kita boleh gambarkan keadaan semasa di mana sebenarnya keberadaan negara kita Malaysia dalam kita menyentuh kepada revolusi industri 4.0, khususnya untuk kita bersaing bersama-sama dengan negara-negara maju dalam pembudayaan STEM ini, Datuk. Kalau kita tengok pencapaian PISA untuk kemahiran matematik dengan sains ni, kita sangat rendah, 1/3 di bawah daripada OECD punya purata. Okey. Singapura nombor 1, nombor 2 selalu. Kita memang bawah lah, yang sangat rendah. 1/3 bottom lah kita katakan. Jadi memang sangat kritikal lah. Dan ada orang kata bukan nak hidup ni bukan hanya belajar sains saja. Tak boleh, sebab di sekitar kita, dalam badan kita sendiri pun banyak sainsnya. Dengan organ kita, fungsi dia, perdarahan dia, apa semua, kesihatan. Dan negara kita pula ada banyak sumber pertanian. Betul. Jadi kita tak naklah sumber pertanian kita itu menggunakan tradisional pertanian. Jadi maknanya kita nak melahirkan pakar-pakar yang boleh melaksanakan pertanian secara moden. Yang dia ada pelajar-pelajar kata, Datuk, kalau pertanian ni tak cun dah, tak boleh famous, baju kotor, dia katakan. I kata itu terpulang kepada you. Maknanya kalau you nak pakai baju yang lawa apa semua sebagainya boleh, tapi materials yang digunakan tadi itu mesti bersesuaian semasa berada di padi ataupun di ladang kelapa sawit ataupun sebagainya. Dan nak pakai tie pun boleh, tapi tie you kenalah pakai tie yang materials dia tu. Jadi terpulang kepada kreativiti kita. Dan itu yang kemahiran STEM, kemahiran TVET tadi, selain daripada pemikiran kritis, penyelesaian masalah, dia juga kena kreatif. Dan ada inovasi di situ. Jadi macam nak membela kambing katakan. So dia kata kotor. So cakap cara susun kambing tu ke, tempat dia ke, sebagainya. Tapi itulah, Datuk, masih wujud lagi mentaliti ataupun persepsi bila mana peternakan dia tu tidak glamour, tidak cantik. Tapi sebenarnya kalau dilihat di negara Skandinavia misalnya, bidang pertanian mereka sangat canggih. Betul. Malah tidak menggunakan buruh, paling minimum menggunakan fizikal, manusia secara fizikal. Jadi tidak dapat disangkal kepentingan STEM dalam persekitaran kita sebenarnya. Jadi inilah yang kita kena dedahkan. Inilah yang kita kena beri pendedahan kepada anak-anak kita daripada kecil lagi. Tak kira lah di kampung ke di sebagainya. Macam projek mini teater STEM kami tu, kami dah buat di Kelantan. Yang sekolah yang internet pun masalah dan sebagainya. Sekarang ni alhamdulillah. Dan kita juga libatkan sekolah-sekolah pondok. Di Kelantan, budak tu pun dah boleh bercakap bahasa Inggeris. Saya kata tak apa, you nak pakai jubah, you nak pakai kopiah, tak apa. You nak hafaz Al-Quran, bagus. Tetapi pada masa yang sama, seiring, saintifik apa semua. Mula-mula susah, tapi sekarang ni alhamdulillah. Jadi itu yang kita nak sebarkan satu Malaysia lah, supaya kita sama-sama. Tak boleh kementerian ini saja. Dia kena Kementerian Pendidikan, Kementerian Pendidikan Tinggi, MOSTI, MAFI, MITI, semua kena bergabung tadi tu. Datuk bercakap tentang sains, 15-17 bulan ni sebab kita akan ke Malaysia selepas ni, meteorologi selepas ini. 15-17 Mac ini programnya, Datuk. 15 hingga 17 Mac ini Datuk sebutkan tentang program STEM. Kita ada pertandingan inovasi.
di Malaysian Technology Exhibition. Jadi semua dijemput hadir percuma untuk melihat inovasi-inovasi daripada sekolah daripada universiti dan sebagainya. Memang semua selamat datang. Baik. Dialu-alukan. Dialu-alukan percuma. Ya, ini percuma semua boleh datang. Jadi untuk sekolah boleh datang tengok kompetitor boleh belajar dan untuk ibu bapa dan juga guru boleh bawa anak-anak untuk menyaksikan bagaimana memberi pendahan kepada bidang STEM ini. Ini sangat pentinglah untuk kita membudayakan STEM dalam kalangan generasi muda kita dari sudut akar umbi lagi. Terima kasih kita ucapkan kepada Profesor Emeritus Datuk Dr. Noraini Idris merupakan pengurusi STEM kebangsaan. Terima kasih Datuk. Sama-sama. Terima kasih Datuk. Malaysia ni nak tengok ketinggian